Kita nak bawakan ini berkaitan dengan sekarang sedang hangat lah. Memang ramai memperkatakan. Benar. Ada juga yang mula nak belajar berkenaan dengan sistem ini, RFID, frekuensi radio ni untuk ditol lah kan. Ada yang mendapat reaksi positif tapi tak kurang jugalah yang mempersoalkan sebab ada ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Awak je pagi tadi je Saya pagi tadi, awak semalam kan? Semalam menyaksikan juga. Adalah sebuah kereta. Mungkin mereka telah menukar kepada sistem RFID itu. Cumanya adalah beberapa masalah berkaitan dengan mungkin tak dapat detect ke kan. Mungkin juga pemasangan RFID itu ke kan tak dapat pasti dan sebagainya. Jadi menyebabkan kesesakan. Beratur panjanglah kami di belakang itu. Okey, ini berkenaan dengan Kabinet telah pun memutuskan memberi pilihan kepada para pengguna tentang nak ambil RFID dulu ke. Sebab ini kan dalam masa proses peralihan. Betul, masih lagi. Dan sekarang ini baru saja diumumkan berkenaan dengan pilihan yang akan diberikan kepada pengguna. Ketiga-tiganya masih lagi akan terus diguna pakai. Dan untuk itu kita di Malaysia hari ini semalam telah pun membuat satu sesi tinjauan lah berkaitan dengan perkara ini. Dan kita nak saksikan dulu ni di Instagram kami berkenaan dengan polling ini. Sebagai pengguna jalan raya, adakah anda bersetuju dengan penggunaan RFID di lebuh raya? Baik, dan jawapannya 26% mengatakan setuju, manakala tidak 74%. Ini jelaslah mesej yang digunakan. Mungkin kerana permulaan ni dan semua perbincangan yang saya dengarkan, termasuk di kaca televisyen, di radio dan juga di akhbar mengatakan bahawa mungkin ini permulaan. Pastinya banyak sekali penambahbaikan dan mungkin itu antara keputusan juga yang dengan cepat dibuat untuk memberikan pilihan lah, tidak mewajibkan secara sepenuhnya. Dan untuk itu kita nak tinjau juga berkaitan dengan komen-komen di Facebook yang kami juga telah paparkan semalam berkaitan dengan adakah anda bersetuju atau tidak dengan penggunaan RFID pada ketika ini. Okey, ada yang mengatakan banyak kelemahan, tidak setuju. Ada yang kata setuju seperti di atas. Setuju, mudah dan senang top up. Cuma kena upgrade sistem lagi bagi lebih pantas. Ada yang kata tak boleh ke RFID ni buat macam smart tag? Tak perlu tampal, senang nak alih ke kereta lain. Kalau misalnya ada 2-3 buah kereta. Betul. Okey. Lagi dia kata pembaharuan tu bagus, baik. Tapi jangan memaksa dan cepat berpuas hati dengan pelaksanaan yang belum tentu berkesan. R&D sebelum ni pun belum berjaya. Kenapa harus mendesak pengguna sesuatu yang belum pasti keberkesanannya? Panjang abang ni. Pengguna juga harus diberi pilihan sistem yang ingin mereka guna sebab bukan semua boleh menggunakan RFID. Kelas dan Digital H perlu kelancaran trafik di semua tol dan utamakan pengguna. Dan di Facebook juga kita ada ni juga kan. Polling di story sini ya. Okey. Ini pun ada juga polling yang kami bawakan. Ada? Tadang! Click to view story. Itu dia. Sebelah. Sebelah okey dia. Okey. Ini lagi banyak. Yang mengatakan tidak setuju. 83%. Hanif, setuju 70% ya? Dan ini jelaslah menunjukkan satu mesej. Mungkin sebab isu ini sekarang lah, saya percaya. Apatah lagi dengan gambar-gambar daripada semalam, kemarin juga sejak penggunaannya secara sepenuhnya dilakukan. Termasuklah pada pagi tadi, phone saya tersangkut jauh juga kerana satu lorong itu sahaja. Bila ada yang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang tu, itu akan terus memberikan impak kepada lorong lain. Ini yang sempat saya rakamkan lah. Di lorong tu sebab itu satu saja pada ketika ini dibuka di Plaza Tol dan ada satu kereta tersangkut, maka tersangkutlah semua lorong yang lain. Ya, sebab kita mengharapkan bahawa RFID ini akan melancarkan lagi kan kata sistem pembayaran tol tanpa berpalang. Apatah lagi kita difahamkan nanti akan terus digunakan pada 2023 akhir tahun tu. Jadi mungkin kena beri masa lebih kalau misalnya nak terus beralih ke sana kan. Bagi pilihan dulu sikit-sikit slow-slow dulu. Walaupun RFID ini telah digunakan sejak 2018 kan. Betul. Dan sepatutnya digunakan sepenuhnya pada tahun ini dan kita ingin mendapatkan pandangan daripada salah seorang pakar. Ini adalah jurutera pakar instrumen dan kawalan syarikat minyak dan gas antarabangsa iaitu Insinyur Luqman Al-Hakim bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Hanif, Farihah, apa khabar? Baik. Cik Luqman sihat? Alhamdulillah. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan RFID. Tadi Bapul ini antara di Facebook MHI, 83% kata tidak setuju. Yang setuju hanya 17% saja. Jadi, sebab sekarang ini kan tengah bercakap berkenaan dengan kenapa nak kena secara tiba-tiba kan. Kena ada pilihan-pilihan lain sepatutnya diberikan supaya untuk memudahkan lagi mereka ni. Jadi pendapat Cik Luqman sendiri bagaimana?
Saya merasakan bahawa isu RFID ni dia ada beberapa faktor, bukan semata-mata isu teknologi. Dia juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi ataupun awareness diberikan kepada semua pelanggan dan juga berkaitan juga dengan isu pilot. Bagaimana pilot yang telah berlaku sebegitu lama dengan data dan fakta yang banyak, tetapi agak kurang penambahbaikan dilakukan apabila deployment penuh dilakukan baru-baru ini. Teknologi tak ada masalah, Hanif dan Fariha. Teknologi itu sebenarnya kita katakan Malaysia ini sebagai sebuah negara late adopters. Okey, Cik Luqman. Lambat melaksanakan suatu teknologi. Negara lain sudah begitu pantas di hadapan. Teknologi itu terbukti, tetapi mungkin pelaksanaannya perlu dilihat kembali. Saya tertarik sebab tadi kata kita dah buat pilot study berkenaan dengan teknologi ini. Kita mungkin terlambat dari sudut penambahbaikan dan juga adaptasi ketika kita nak melancarkan. Adakah perkara ini dah dijangka dan sepatutnya penambahbaikan itu boleh dilakukan lebih baik, Cik Luqman? Saya merasakan sudah tentu banyak kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak PLAS sendiri dari segi komunikasi kepada para pelanggan. Saya maksudkan begini, apabila kita memberikan autoriti kepada pengguna untuk memasang sendiri melekat RFID itu di kereta, sudah tentulah pelbagai masalah ataupun isu timbul. Bila katakan tidak boleh pasang di atas cermin tinted sebagai contoh, tidak ada spesifikasi yang jelas. Tinted gelap bagaimana boleh, tinted gelap bagaimana tak boleh. Itu satu perkara. Yang kedua, kita katakan tak boleh dekat dengan besi ataupun metal. Keseluruhan kereta itu sendiri dibuat pada metal. Betul. Jadi bagaimana kan? Jauh bagaimana, jaraknya dan sebagainya. Dan ada juga saya fahamkan pengguna yang menggunakan RFID yang masih belum aktif. Maksudnya dalam apps Touch 'n Go tu kita boleh tengok e-wallet dia aktif dan tak aktif. Dia belum aktif lagi dia dah pakai, memanglah tak lepas kan. Jadi benda ini bagi saya satu kepincangan yang disebabkan oleh komunikasi dan awareness sahaja, bukan sangat teknologi itu sendiri. Betul. Saya tertarik dengan kata awareness. Kan macam mana sepatutnya informasi itu kena lebih sampai secara telus. Kan baru kita faham. Kalau kita tak faham, kita tak boleh nak buat. Tapi memandangkan RFID ni telah pun disarankan pada 2018 untuk ditukarkan. Jadi saya nak tanya pendapat Cik Luqman. Sepatutnya berapa lama tempoh sepatutnya yang diberikan kepada para pengguna ini kan? Kalau kata kita nak pakai ni kalau boleh akhir tahun 2023 semua dah kena tukar. Jadi bagaimana dalam keadaan sekarang ini dah 2022? Betul. Bagaimana untuk kita mencapai sebenarnya? Pilot projek yang telah berlaku selama lebih kurang setahun lebih ini sudah memadai. Cuma sejauh mana pihak PLAS mengambil kira maklum balas, data dan fakta yang telah dikumpulkan itu untuk penambahbaikan. Isu penambahbaikan ini saya nampak ada gap ataupun jurang di situ. Adapun untuk kita melaksanakan secara penuh 2023, saya yakin dan amat percaya dengan komunikasi, dengan awareness, dengan pendidikan, dengan segala bentuk bantuan ataupun workforce yang akan dibuat lepas ini untuk mengatasi krisis yang telah berlaku ini, insya-Allah kita boleh melaksanakan secara penuh. Saya yakin tak ada masalah. Isu dia bukan masalah teknologi, isu dia ialah awareness pengguna, para pengguna sendiri, komunikasi dan memberikan maklum balas yang tepat. Apa jalan yang cepat, tepat dan paling berkesan sekarang ni untuk kita selesaikan dan memberi pengajaran kepada semua ni, Cik Luqman sekarang? Saya menyarankan pihak PLAS untuk mengadakan satu task force. Task force khusus untuk mengurus krisis. Saya sebutkan ini sudah berlaku krisis ya, walaupun kita katakan mungkin akan berlanjutan selama seminggu 2 minggu sahaja, lepas tu para pengguna sudah biasa dan akan lancar. Krisis pasukan ini harus memberikan bantuan pertama sekali pemasangan. Ramai yang juga menuntut untuk RFID itu diberikan secara percuma. Saya sudah tentulah bersetuju. Tapi itu dari segi komersial, kita tak sentuhlah kat sini kan. Apa salahnya sebagaimana di awal dulu kita berikan secara percuma, kemudian pasangkan juga secara percuma supaya spesifikasi dan installation itu berlaku dengan baik. Itu yang pertama. Dan juga dia boleh test kan, ada alat untuk test dia sebelum dia gunakan di tool yang sebenar. Jadi saya rasa pasukan-pasukan ini harus mobile, bergerak, berada di mana-mana untuk membantu. Dan juga cadangan saya yang kedua itu kita mencipta satu sistem supaya e-wallet yang kehabisan baki juga tidak tersangkut. Maksudnya ada sistem kredit ataupun hutang yang membolehkan kereta dilepas, tapi dia kena bayar kemudian. Saya setuju dengan itu. Kan kadang-kadang kalau kita balance tak cukup pun, itu antara faktor utama yang jadikan kesakan ketika berada di tol. Cik Luqman, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Pastinya kita tahu
dan harapkan bahawa apa yang disarankan tu pihak yang bertanggungjawab mengambil sedikit tumpuan dan juga fokus lah untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlaku ni. Terima kasih sekali lagi Encik Luqman. Terima kasih Faria. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, apa yang dikatakan tu itu betul saya rasa. Kan sebab sekarang ni kalau macam saya sendiri pun macam tengok kat mana nak beli RFID ni walaupun dah lama benda tu, awareness dan juga mungkin promosi tu kena lagi yalah turun padang kan. Beri education kepada semua juga, termasuklah kepada kita. Jangan lupa kita terus masih lagi membuka setuju atau tidak. Kalau setuju kenapa, kalau tidak kenapa, mungkin boleh teruskan komen juga di Facebook kami terutamanya dan juga Instagram yang akan kami terus berikan isu-isu semasa